Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita telah bertemu dengan Jumaat yang kedua dalam Ramadan 1441. Sekejap yang masa berlalu. Minggu lepas kita mula puasa, minggu ni kita sudah masuk hari yang ke-8. Dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dapat melakukan ibadat yang terbaik dalam bulan yang mulia ini. Dan perbincangan kita di sini pada surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Surah yang membincangkan tentang Lailatul Qadar. Sekali lagi kita doakan semoga Allah Ta'ala rezekikan kita dapat berdiri pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, insya-Allah. Sambungan pelajaran kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman dan tafsir yang lain. Perbincangan kita dalam juzuk yang ke-30, surah yang ke-97. Juzuk 30, surah yang ke-97, siri rakaman kita sudah masuk yang ke-35. InsyaAllah kita akan khatamkan juzuk 30 ini dalam bulan ini, insya-Allah. Sebelum kita pergi kepada huraian, para jemaah boleh buka mushaf, boleh buka Quran, tak kiralah dengan apa cara, yang penting itu semua itu wasilah, alat untuk kita nak baca Quran. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Al-Qadar. Kita tengok pada muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah. Walaupun ada khilaf di sini. Seperti Al-Imam Sa'labi meriwayatkan annaha madaniyah. Ada riwayat mengatakan demikian, tapi dipilih oleh para ulama tafsir di sini Makkiyatun, diturunkan di Makkah. Ada yang mengatakan permulaan turun di Madinah. Yang penting kalau tengok daripada siyaqul ayah, mana susunan ayat itu banyak menyebut tentang tabiat ayat Makkiyah, dan dia pun pendek, hanya 5 ayat je. Maka itu yang pertama. Yang kedua, dinamakan surah ini dengan Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Kita kadang-kadang kita sebut malam Lailatul Qadar. Kalau tengok Arab, dalam bahasa Arab, Lailatul Qadri. Dal mati, sukun. Lailatul Qadri. Surah Al-Qadri. Ingat. Macam hari Jumaat juga. Dalam Quran kata, Yaum Al-Jumu'ah. Mim baris depan. Tapi sebut macam mana pun kita tahulah maksudnya kita nak malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadar, tapi yang betulnya dalam Quran sebut Lailatul Qadri.
Apa makna Al-Qadri dengan malam kemuliaan? Ada yang mengatakan Al-Qadru dengan makna ad-dhiq, malam yang sempit. Kejap lagi saya huraikan apa sebab dinamakan Al-Qadr. Jadi sebab dinamakan surah ini surah Al-Qadar kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa ia telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadri, iaitulah malam kemuliaan dan kebesaran dan malam sempit dunia ini dengan para malaikat. Yakni Allah Subhanahu wa taala mulai permulaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadri yang mulia itu, maknanya turun daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadr. Kemudian diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun. 13 tahun di antaranya sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, maka surah-surah itu dinamakan Makkiyah. Dan 10 tahun lagi ketika berada di Taibah di Al-Madinah Al-Munawwarah, maka surahnya dinamakan Madaniyah. Cuma ada setengah surah itu turun 2 kali ataupun 2 tempat. Ada juga. Itu maknanya para ulama boleh katakan menyebut, ada yang menyebut dengan nama surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri, maknanya ambil satu ayat yang pertama. Ada yang mengatakan surah Lailatul Qadri. Ayat dia dalam tafsir ni pilih 5 ayat, ada yang meletakkan 6 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadr, kan. Baik, kita pergi kepada intisari kandungan. Intisari kandungan, isi kandungan surah ini bincang tentang apa? Supaya kita nampak gambaran, kan. Kita nak pergi mana-mana tu kita baca peta dulu, tengok map dulu. Menerangkan bahawa Al-Quran yang mulia mula-mula diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam yang mulia, iaitulah pada malam Lailatul Qadri. Dalam perbincangan yang lepas, dalam surah Al-Alaq, kita dah bincang secara sedikit ringkas, iaitulah bilakah permulaan turunnya Al-Quran. Setelah para ulama sepakat, boleh katakan semuanya telah mengatakan permulaan turunnya pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam yang diberkati, malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Cuma bila ke tarikh berlaku itu bila? Jadi di sini para ulama ada bincang. Saya nak bincang secara ringkasnya para penonton sekalian untuk orang panggil perbincangan. Dalam sebuah makalah yang saya letak di blog Abu Anas Madani, tajuk dia Tarikh Nuzulul Quran. Tarikh Nuzulul Quran, satu perbincangan. Jadi bila turun permulaan itu, kita tahulah ayat yang pertama turun Al-Iqra sampai ayat 5, seperti dalam perbincangan kita di surah Al-Alaq, kan. Maka nuzulul Quranlah merupakan suatu peristiwa penting berhubung dengan sejarah Al-Quran sendiri. Kerana ia mendapat tempat khusus kerana itu perbincangan ini telah mendapat satu tempat khas dalam karya-karya ulumul Quran. Dia panggil ilmu-ilmu berkaitan Quran. Kalau orang belajar sekolah Arab ni ataupun di Fakulti Pengajian Islam, dia ada di satu subjek ulumul Quran. Tumpuan diberikan untuk menjelaskan hakikat nuzul dan tahap-tahap penurunan Al-Quran. Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani ada menyatakan bahawa nuzulul Quran itu adalah asas keimanan terhadap Al-Quran sendiri dan juga keimanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nuzul Quran maknanya turun Al-Quran. Permulaan turun bila? Maka nuzul Quran ini terbagi kepada 2 tahap. Yang pertama, nuzul Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, nama dia Baitul Izzah. Kan? Kita di bumi ada Baitullah, Kaabah. Di langit dunia nama dia Baitul Izzah secara sekaligus.
Yang kedua, nuzulul Quran dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Maka berhubung dengan isu nuzul Quran yang dibincangkan, apakah maksud penurunan Al-Quran? Adakah dia bermaksud nuzul Quran pada tahap pertama ataupun tahap yang kedua? Jika kita mengumpulkan pendapat para ulama Islam dalam isu ini, kita akan memperoleh berbagai pendapat dan huraian. Pendapat yang pertama, tanda tuan-tuan, pendapat yang masyhur, agak masyhur, memilih berlakunya peristiwa tersebut pada tanggal 17 Ramadan sebagai tarikh nuzulul Quran. Karena itu beberapa negeri menjadikan tarikh 17 ini sebagai hari cuti, kan. Pendapat ini dipegangi oleh sebahagian ulama sirah. Jadi pendapat ulama sirah mengatakan 17 Ramadan. Pendapat ini merujuk kepada suatu riwayat daripada Al-Waqidi. Waqidi ini seorang ahli sejarah. Menurut si Abu Ja'far Al-Baqir, ia mengatakan bahawa penurunan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula pada hari Isnin 17 Ramadan. Jadi permulaan itu 17 Ramadan. Ada lagi riwayat yang kedua, nanti kita tengok pada 24 Ramadan. Jadi pendapat 17 ini disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Dia sebut dua-dua. 17 dan 24. Baik, saya tak nak hurai panjang, cuma nak sebut tarikh. Pendapat yang kedua mengatakan nuzul Quran itu bermula pada 7 Ramadan. Pendapat yang ketiga, nuzul Quran berlaku pada 18 Ramadan. Dan pendapat yang keempat, 21 Ramadan. Pendapat yang kelima mengatakan bahawa dia berlaku pada 24 Ramadan. Tanda tuan-tuan. Pendapat yang kelima berlaku pada 24 Ramadan. Jadi Ibn Katsir dia bawa dua, 17 dengan 24. Sebab ada sandaran yang agak kuat 17 itu. Ada kaitannya. 24 macam mana pula? 24 ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Wasilah dengan Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diturunkan suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam pada awal Ramadan. Tanda, suhuf Nabi Ibrahim awal Ramadan, diturunkan pada Taurah 6 Ramadan, Injil 13, wa anzalallahu al-Furqan. Allah Taala turunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. 24 Ramadan. Jadi itulah di antara sandaran yang diambil daripada Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu anhu yang telah menyebut tentang tarikh sedemikian. Hadis Wasilah ini diriwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan lain-lain. Maka para ulama mengatakan itu di antara riwayat yang ada sandaran. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah cerita nuzulul Quran ini, bagaimana cara turun, insya-Allah kita bincang dalam tajuk khas di bawah tajuk Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Jadi di sini sebagai mukaddimah peringatan, dan kita nak pergi kepada Lailatul Qadar. Sebab kalau kita tengok dalam tuan-tuan perhatikan dalam surah ini Allah tak sebut pun Quran. Dia kata inna anzalnahu. Kami turunkan dia. Dia tak sebut Al-Quran. Sebab surah ini lebih fokus kepada mana? Kepada cerita Lailatul Qadar. Baik para jemaah sekalian, balik semula kepada intisari. Maknanya permulaan turun Quran itu kali yang pertama daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Itu kali yang pertama. Kemudian turun munajjaman, mengikut keadaan, mengikut waktu, mengikut keperluan, tak kira masa. Ada hari, ada malam, ada siang, kan. Dan tak kira Ramadan tak Ramadan, sepanjang tahun turunnya. Baik. Tengok intisari. Oleh kerana hanya Allah Ta'ala jua yang mengetahui setakat mana mulianya malam yang berkat itu, lalu dikemukakan satu pernyataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui? Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Mu tahu apa malam itu? Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni ibadat yang dikerjakan pada malam yang mulia itu lebih besar pahalanya
daripada amal ibadat yang dikerjakan pada 1000 bulan yang lain. Tuan-tuan ingat 1000 bulan berapa tahun? Tanda itu, 83 tahun. 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Jadi kalau kita boleh beramal 10 kali Lailatul Qadar, maknanya umur kita sudah dilonjak naik sehingga 830 tahun lebih. Dekat-dekatnya nak jadi umur Nabi Nuh dah, alaihissalam. Itu dipanggil bonus kepada umat ini. Baik. Oleh kerana dalam surah Al-Quran yang lain, diterangkan bahawa Al-Quran akan diturunkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Dalam ayat kita, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Satu. Maka dapatlah diketahui bahawa malam Lailatul Qadar yang berkat itu ialah salah satu malam dari bulan Ramadan. Tetapi tidak diterangkan malam yang mana satu. Malam mana? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, dalam surah Ad-Dukhan. Kami turunkan dia pada malam yang diberkati. Mari ayat surah ni, Inna anzalna Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dicampur 3. Kita kena campur 3. Bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati. Semuanya satu malam je, iaitulah malam Lailatul Qadar. Tujuannya, kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak diberi tarikh tepat? Tujuannya supaya Nabi SAW dan umatnya membanyakkan ibadatnya dan amal kebajikannya sepanjang-panjang bulan Ramadan, terutama pada malam 10 yang akhir dari bulan yang mulia itu. Jadi surah ini diakhiri dengan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada satu-satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadar itu maknanya malam kemuliaan dan kebesaran. Itu dia panggil malam Lailatul Qadr, makna malam yang mulia, malam yang dibesarkan kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala muliakan dia. Sebab apa Allah muliakan dia? Sebab Allah Ta'ala pilih dia ni salah satu daripada malam yang diberkati, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan ada banyak makna Lailatul Qadar ni. Tanda tuan-tuan, apa dia makna Lailatul Qadr yang kita sebut itu? Ada beberapa makna. Para ulama mengatakan, tengok, apa makna Al-Qadar sini? Al-Qadar sedikit itu apa makna dia? Sebab dinamakan Al-Qadar, tanda. Yang pertama, li'azimi qadriha, kerana tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kan Allah Ta'ala beri gandaan pahala saja 1000 bulan. Diampunkan dosa-dosa pada malam itu dan ditutupkan segala keaifan. Maka kata di Zuhri, Al-Qadar bermakna Al-Azamah, makna keagungan. Seperti orang kata, Fulan Azimul Qadar. Orang ni makna orang punya kedudukan yang tinggi. Makna Al-Qadar dengan makna keagungan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Yang kedua, makna Al-Qadar yang kedua, innahu minadh-dhiqa, makna sempit. Sebagaimana kata di Al-Khalil bin Ahmad Ahli Lughah kata, hiya lailatun tadhiqu fiha al-ard 'anil malaikati. Allah Taala tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat turun pada malam Lailatul Qadar tu sehingga sempit bumi ni, sempit bumi ni. Jadi kita tak nampak, kita duk main duk relax begitu ya kita ni, duk main jenera tidur ya. Sedangkan malaikat berduyun-duyun turun pada malam itu. Mana Al-Qadar dengan makna tinggi kedudukan, Al-Qadar dengan makna sempit. Apa makna sempit? Sempitnya bumi. Ada yang ketiga, Ibnu Qudaimah mengatakan qadar bermakna al-hukum, iaitulah semua benda yang ditakdirkan pada malam itu. Sebab fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam Lailatul Qadar diputuskan segala perkara.
Mana dalam takdir setahun, Allah Ta'ala beri kepada para malaikat file setahun untuk apa yang dia nak buat. Kalau kita agak blueprint, setahun ni ambil pada malam Lailatul Qadar. Itu yang dinamakan dengan mana? Malam tukar buku. Nah, istilah kita hari ni malam tukar buku. Makna tukar buku rekod. Setahun itu bila? Pada malam Lailatul Qadar. Bukan seperti yang dipahami oleh sebahagian masyarakat. Dia kata malam nisfu Sya'ban itu malam tukar buku. Habis pakat nak tukar buku malam tu. Kata di Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, man qala. Siapa dia kata malam takdir, malam tukar buku, laporan itu pada malam nisfu Sya'ban, faqad ab'adan naj'ah. Orang ni sangat jauh daripada kebenaran, sebab Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri fiha yufraku kullu amrin hakim, Lailatul Mubarakah dalam surah Ad-Dukhan, iaitulah malam yang diberkati, fiha yufraku kullu amrin hakim, maka pada malam itu diputuskan segala urusan, iaitulah malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. Karena itu dalam doa nisfu Sya'ban yang dibaca oleh sebahagian masyarakat, fiha, baca ayat Ad-Dukhan itu tak kena tempat. Tak kena tempat. Tempat dia Lailatul Qadar, kita pergi baca malam nisfu Sya'ban, sebagaimana kata di Al-Imam Ibnu Katsir, dan juga sahibu Adwa'il Bayan dalam tafsir dia mengatakan sama, siapa dia letak pada malam Sya'ban, orang itu tukar tempat. Naam. Itu di antara nama Al-Qadar. Jadi kita fahamlah. Baik, kelebihan Lailatul Qadar kita tengok satu-satu kepada ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berapa kali dah kita dah ulang? Bila Allah tanya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar. Kata di para ulama, kalau Allah Ta'ala tanya wa ma adraka, maka dia akan jawab, kan? Wa ma adraka, dia akan jawab. Tapi kalau wa ma yudrika, maka tidak ada jawapan. Nah, wa ma yudrik, tidak ada jawapan. Tapi wa ma adraka, ada jawapan. Apa dia jawapan dia? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada mana? Daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan, lebih kurang. Maknanya 83 tahun. Satu malam ibadat 83 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nanti di akhir saya akan sebut sedikit tentang cerita Lailatul Qadar ini. Ini kita tafsir, ambil ayat dulu satu-satu. Baik. Allahu Akbar. Jelaslah kepada kita mempunyai makna yang besar, kan? Sebab Allah Ta'ala turun ayat Quran, kemudian disebut malam yang besar itu, semua benda, semua perkara, berapa kali dah nak ulang, semua perkara yang berkait dengan Al-Quran, semuanya mulia. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tanda tuan-tuan, saya nak ambil dalil ayat yang selalu saya ulang. Semua perkara yang berkait dengan Quran mulia, kita letak sini. Malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Mubarakah malam tu. Kemudian bulan yang diturunkan Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi bulan yang paling mulia. Malaikat Jibril yang bawa, maka dia malaikat yang paling mulia. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Al-Quran sendiri, kitab yang paling mulia nak banding dengan kitab-kitab yang lain. Dan Nabi SAW yang diturunkan padanya Al-Quran, maka menjadi Nabi yang paling mulia. Kita umat Nabi nak jadi orang mulia, jadilah Ahlul Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tengok dalam tafsir pimpinan ada nota dia, nota 1845. Dia kata apa? Yakni amal ibadat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih besar pahalanya daripada amal ibadat yang dikerjakan pada 1000 bulan yang lain. 1000 bulan yang lain. Oleh sebab itu, ada disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mulai dari malam 21 Ramadan baginda membanyakkan ibadat sepanjang-panjang malam.
kerana mengharapkan amalannya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang berkat itu, yang berlakunya pada salah satu malam dari 10 ataupun 9 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Kalau semulia-mulia dan sekasih-kasih manusia kepada Allah, demikian usahanya untuk mendapat kelebihan malam yang mulia itu, maka sudah sewajibnya kita yang berkeadaan sentiasa diperdaya oleh berbagai-bagai godaan hidup, menggandakan usaha, mengerjakan amal ibadat untuk mencapai keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam pamflet risalah ini saya dah keluar 4 risalah khas Ramadan. Yang pertama amalan bulan Ramadan, yang kedua sunnah bersahur dan buka puasa iftar, yang ketiga Ramadan al-Mubarak, hukum semasa, dan yang keempat risalah tajuk dia Lailatul Qadar dan i'tikaf. Biasanya para ulama dia akan letak sekali Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Sebab apa? Sebab orang nak cari Lailatul Qadar biasanya mereka ni i'tikaf di masjid. Tahun ni jangan tuan-tuan jangan komplain. Tahun ni mana ada masjid ustaz? Tak apa, i'tikaf di rumah pun i'tikaf. Yang pentingnya malam tu kita ihyakan dengan pelbagai amal kebajikan. Baca Quran, berdiri solat, sedekah. Dia kata mana sedekah, PKP tak boleh keluar. Kita kata tuan-tuan jangan bimbang. Saya dah sediakan ruang-ruang untuk sedekah banyak ni tengok ni. Senarai-senarai, nombor-nombor akaun sudah ada. Kita letak di sini supaya ujung jari je. Malam ni Lailatul Qadar kot. Lailatul Qadar ambil kita punya alat cari nombor akaun masuk je. Tahfiz ni, pondok ni, orang-orang miskin yang kita nak bantu. Kita siap awal-awal lagi. Kita transfer bila? Pada waktu malam. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil luasnya masa kita berlaku. Baik. 1000 bulan ni kita nak buat apa malam tu? Setengah orang ni dia duk faham. Malam Lailatul Qadar ni apa yang kita nak buat? Apa benda yang kita nak lakukan? Kita kata semua beribadat. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa dia berdiri pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, nescaya Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya Lailatul Qadar sangat besar. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, wa ma aqulu fiha? Kalau saya bertemu Lailatul Qadar, apa yang saya nak kata? Saya nak baca apa? Nabi kata, quli, baca. Hafal belaka tuan-tuan. Bila mari 10 akhir Ramadan, malam-malam yang terakhir tu elok kita baca doa ni. Sebab kita tahu bila Lailatul Qadar kan. Nabi kata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau afu, pemaaf, yang memberi keampunan kepada hamba-hambamu, suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah kesalahanku. Ada juga itu ini riwayat daripada Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ada juga orang tamu, Allahumma innaka afuwun karimun. Tambahan karim itu riwayat lain. Itu ada perbincangan para ulama. Jadi kalau kita nak kekal dengan riwayat ada ni, innaka afuwun tuhibbul afwa. Tapi kalau kita dengar orang kata karimun, itu tak ada masalah. Sama juga bila siapa fa'fu anni, maafkanlah aku. Takkanlah kita nak Allah Ta'ala maaf kita seorangnya, maka kita tambah lagi. Fa'fu anni wa an walidayya wa ahli. Sebutlah. Ya Allah, maafkanlah aku, maafkanlah dua ibu bapa aku, maafkanlah keluarga aku. Manakala kita suami ni, maaflah isteri dan anak-anakku. Kalau isteri pula, maaflah suami dan sebutlah. Ataupun kita sebut ahli itu, maknanya keluarga aku. Termasuk semualah. Jadi ini di antara doa-doa ni, maka Allah Ta'ala tanya Nabi, wa ma adraka ma lailatul qadar, mu tahu apa malam tu? Allah Ta'ala jawab. Kata di Syekh Sufyan bin Uyainah rahimahullah Ta'ala, kalau Tuhan tanya, wa ma adraka, mu tahu apa? Maka Allah Ta'ala akan jawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada
1000 bulan. 1000 bulan. Jadi tentang malam Lailatul Qadar ini, kata di Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qarabatul khamsina qaulan, ada dekat 50 pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Jadi ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar ni duduk di si ulama yang terdahulu, para anbiya dulu ada dah. Kemudian mari pula Nabi SAW. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat dengan wafatnya Nabi SAW. Ada. Pasal itulah puak Syiah dia kata Lailatul Qadar ni tak ada dah. Sudah diangkat. Kita kata biarlah puak Syiah tu. Sibuk apa kita dengan dia, biarnya angkatlah daripada puak Syiah. Tapi kita Ahlus Sunnah ni kata la baqiyatun, Lailatul Qadar tu masih lagi berterusan, kan? Ada orang pergi tanya sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata tentang Lailatul Qadar, mereka mengatakan Lailatul Qadar itu ada. Sehingga Sayyidina Ubay bin Ka'ab bersumpah. Sumpah yang tidak istisna. Maknanya wallahi dia kata Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27 Ramadan. Itulah di antara pandangan-pandangan ulama tentang Lailatul Qadar ini bila. Ada mengatakan 27, ada yang mengatakan bermula daripada 10 itu berpindah-pindah. Maka was-sahih insya-Allah taala sebagaimana kata di para ulama annaha tatanaqal, berubah. Ada malam ni 21, tahun depan mungkin 23, tahun depan 21, tahun lain 27, tetapi arja, malam yang paling diharapkan berlakunya Lailatul Qadar itu bila? Iaitulah pada malam 27 Ramadan. Cuma kita janganlah lemah semangat ni. Dahlah Nabi sempitkan dia. Nabi kata taharrau lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar itu di akhir, maknanya 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Mugi cari bila 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita hidup cari awal pun tak cari, tengah pun tak cari. Nabi kata faman kana mutaharriha, siapa nak cari Lailatul Qadar falyataharraha minal ashril awakhir. Pergi cari 10 terakhir Ramadan. Jadi panjanglah cerita dalam risalah yang saya sebut tadi, risalah tentang Lailatul Qadar. Tuan-tuan boleh tengok ada huraiannya yang tersendiri yang telah kita sebut. Baiklah para jemaah sekalian, dalam risalah yang saya edarkan ini, Ramadan ini panjang huraian. Yang penting bagi kita, para ulama mengatakan wahwa rajih inha tatanaqal, berpindah-pindah. Kita pun, saya pun, gitulah keadaan. Kalau kita buat majlis qiyamul Ramadan kan, 10 akhir Ramadan biasa di masjid-masjid akan buat majlis tahajud. Semalam baca Quran. Ataupun dia panggil lepas kita tarawih, kita balik rehat, pukul 3, 3.30, pukul 4 pagi, kita masuk sambung lagi 10 rakaat tahajud. Jadi kita tengok, malam 21 ramai, malam 22, kurang. Duk main matematik ni. Ni malah tidak ganjil ni, tak ada. Kita tahu ke Ramadan tu masuk tepat pada waktu dia? Ataupun kan kita ni ruyum, tak nampak ni. Dengan tak nampak anak bulan dan macam-macam. Ni ada pula teori-teori baru pergi cari dalam kitab Imam Ghazali ke siapa. Kalaulah bermula Ramadan pada tarikh sekian, maka Lailatul Qadar pada malam sekian. Allah Ta'ala sembunyikan malam, kita pakat duk korek buat cari. Supaya orang lagi lemah semangat. Ini masalah yang berlaku kepada kita. Baik. Kita pergi kepada, kita tahu dah 1000 bulan begitu besar. Sebab Allah Ta'ala nak ta'wid. Allah Ta'ala nak ganti dengan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pendek, maka diberinya gandaan pahala yang begitu besar. Umur pendek, tak apa. Aku beri gandaan. Beri gandaan pula, pakai duk teori pula dah. Masya Allah, tabarakallah. Teori apa? Teori 10 akhir, teori malam ganjil, teori-teori tu. Akhir sekali kita dapat juga, tapi tak banyak. Rugilah kita kan? Rugi sangat-sangat. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril. Al-malaikah tu jenis malaikat. Warruh itu khas pada gelaran kepada Jibril alaihissalam, dinamakan ruh. Sebab apa? Sebab dia ni banyak bawa mari
uh, menghidupkan waktu wahyu, menghidupkan hati manusia dan macam-macam lah lagi nama. Maka yang pentingnya ar-ruh tu biasanya malaikat Jibril alaihissalam. Orang panggil khas ba'dal am. Tanazzalul malaikah. Malaikat Jibril itu malaikat. Tapi ruh disebut khas nama dia kerana kemuliaan dia. Kemuliaan dia alaihissalam. Sama juga dengan kita kan. Kita tahu tuan-tuan, para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, kemudian disebut pula nama fulan yang mulia sekian. Orang tu pun muslimin juga. Manusia juga, tapi sebutan khas. Dipanggil sebutan khas. Jadi pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Itu dia panggil. Allah Ta'ala turun yuqaddirul aqdar. Tahun yang berikutnya, apa yang nak berlaku setahun, maka diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikata apa? Dikata pada malam tu Lailatul Qadar, malaikat dah terima buku rekod setahun. Dia duk tengok, dia ni fulan bin fulan duk jalan atas bumi. Tak berapa hari lagi dia nak mati. Malaikat tahu dah, malaikat duk tengok dia ni orang ni berapa hari lagi nak mati. So kuat dia makan galik molek tu. Padahal senara dia, senara minal mauta, termasuk adalah senara orang mati pada tahun tu. Makanya dipanggil itu malam tukar buku, malam takdir sepanjang tahun. Setelah kita turun yang pertama dululah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Jadi malam tu malam yang sejahtera. Malam tu malam Lailatul Qadar tu sejahtera. Dan bermulanya bila malam Lailatul Qadar? Tanda tuan-tuan, bermula daripada maghrib. Ghurubis syamsi pada hari masuk malam tu, itu dipanggil malam Lailatul Qadar. Sampai hatta matla'il fajr, sehingga subuh esok. Maka tamatlah malam Lailatul Qadar. Sebab apa dia panggil Al-Qadar dengan makna sempit? Kerana sempit, sebab tanazzalul malaikah. Malaikat turun ramai sekali ke bumi pada malam yang tersebut. Jadi para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu satu malam yang diberkati. Tapi dalam malam itu sendiri pula ada pula dia panggil maratib. Maratib, peringkat-peringkat. Awal, tengah dan akhir malam lagi afdal untuk kita berdiri pada malam yang tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allah SWT berfirmankan pada akhir malam, siapa dia beribadat, siapa dia. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai melengkapkan cerita malam Lailatul Qadar ini, maka di antara kelebihan malam Lailatul Qadar, tanda. Yang pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, malaikat turun. Malaikat turun penuh bumi ni. Allahu Akbar. Kalau malaikat turun penuh bumi, kita duduk tidur, berat juga tu tak? Tapi kena usaha lah. Yang ketiga, salamun ila matla'il fajr. Maknanya, salam, Mujahid kata apa? Salamun ay salimatun. Malam tu sejahtera. Syaitan tak boleh nak kacau orang dah malam yang tersebut. Ada yang mengatakan makna salam al-khairu wal barakah. Malam tu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkatan. Apa yang tak penuh dengan keberkatannya? Kan 1000 bulan kita buat amal. Kita baca Quran diganda 1000 bulan. Kita sedekah 1000 bulan. Kita istighfar 1000 bulan. Kaifa? 83 tahun kita punya tempoh. Yang keempat, siapa berdiri berdiri itu makna beribadat, pada malam itu diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Masya Allah, tabarakallah. Tak mau lagi berat kita ni kan. Jadi kita carilah. Satu malam Nabi kita keluar daripada rumah dia. Dia nak pergi masjid, nak pergi beritahu kepada para sahabat tentang bila malam Lailatul Qadar. Tanda ni. Hadis ni dikeluarkan oleh Bukhari daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Nabi kita keluar daripada rumah nak pergi beritahu bila malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Tiba-tiba dua orang duduk masjid tadi kelahi.
Allahu akbar. Faqala, kata Nabi sallallahu inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar. Aku keluar daripada rumah tadi nak beritahu kepada kamu bilakah malam Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulanu wa fulanu farufi'at. Dua orang duduk kelahi maka diangkat. Sebab Nabi kata diangkat itulah ada sebagian ulama mengatakan telah diangkat Lailatul Qadar. Lepas pada Nabi sallallahu wafat tak ada lagi Lailatul Qadar. Kita kata la, rufi'at al-waqt. Tarikh yang Nabi beritahu tadi telah diangkat. Nabi kata, wa asa an takuna khairan lakum. Boleh jadi diangkatnya tarikh itu lebih baik daripada bagi kamu. Sebab kalau kita tahu semalam Lailatul Qadar, tiba-tiba kita terlupa malam, tak beramal dah malam ni. Kosong dah masjid kan. Jadi oleh kerana dia rahsia, kita mengharapkan, semalam 21, tak apalah kita agak 22, agak 23, agak 25, agak 27. Jadi masih lagi mengharapkan sampai akhir Ramadan. Cuma Nabi kata iltamisuha fis sab' wa tis wal khamsin. Mugi cari pada malam 7, malam 9, malam 5. Yang maknanya malam 27, malam 29, malam 25. Ada juga yang mengatakan malam 21 dan malam 23. Yang penting malam-malam al-layali al-witr, malam-malam ganjil. Yang terbaik 10 ataupun 9 malam di akhir Ramadan itu semuanya kita hidupkan belaka. Masya Allah, tabarakallah. Itulah para jemaah sekalian tentang malam Lailatul Qadar. Jadi sahabat-sahabat Nabi, para ulama mengatakan arja, pendapat yang paling diharapkan iaitulah pada malam 27. Malam 27, yang penting kita jangan terlalu terikat dengan 27 lah. 10 akhir Ramadan tu biar kita masuk belaka. Jadi tahun ni, tahun PKP ni, tuan-tuan tak usah sedih. Dulu saya malam 10 akhir Ramadan kita buat tahajud di masjid kan. Saya pergi pukul 3:30 pagi. Sekarang ni masjid tak ada. Kita bangun di rumah kita. Allah SWT Maha Kaya, dia tahu kita niat nak pergi masjid. Dan kita buat di rumah. Habis Ustaz, apa yang saya boleh buat di rumah? Boleh ya. Bangun kita ambil wudu, kita solat. Yang pertama sekali solat sunat wudu, solat permulaan tahajud kan. Kemudian kita solat. Berapa rakaat yang kita mampu? Masna boleh buat 2 rakaat. Kemudian kita berhenti baca Quran. Kemudian kita istighfar. Kita minta ampun untuk kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian jangan lupa nombor-nombor akaun yang kita boleh sedekah, kita sedekahkan. Ambil awal-awal lagi. Keluarga-keluarga kita yang miskin, awal Ramadan tu SMS dah. Berapa nombor akaun mari sini? Kumpul saja. Malam-malam akhir Ramadan kita duk forward ya. Duit kita banyak, kita forward. Orang ni RM50, orang ni RM100, orang ni RM500. Tengok keadaan yang sepatutnya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita sudah jelas kepada kita. Bila 10 akhir Ramadan. Yang paling diharapkan 27. Tapi kata ulama tatanakal, makna berpindah-pindah. Ya, kena tumpulah pindah-pindah. Malam 7 tu lebih tumpuan lagi, insya-Allah. Dan apa ibadat nak buat, kita kata open. Maqama dengan makna siapa dia berdiri, tak kira lah solat ke, baca Quran ke, apa sedekah, semuanya boleh. Dan apakah tanda-tanda? Di antara tanda-tanda sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab, dia kata Nabi SAW di antara tandanya anna syamsa tatlu', matahari terbit pagi esok, la syu'a, maknanya tidak begitu menekan dia punya cahaya. Cahaya dia tenang je. Tapi terlepas dah lah. Kita pagi esok baru tahu, patutnya semalam kita terlepas dah semalam. Sebab tu bila ada orang tanya saya, di akhir Ramadan ramai orang SMS. Dia kata, Ustaz, tempat saya ni pagi ni matahari nampak bercahaya tapi tidak menyelam. Adakah itu tanda Lailatul Qadar? Kita kata, wallahu alam. Kalau saya kata ya, tempat saya gelap, hujan, tak nampak pun. Nak kata apa? Ataupun melemahkan semangat, terlepas dah Lailatul Qadar. Kita kata, wallahu alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dalam hadis Wathilah Ibn Asqa, Nabi kata, Lailatun, pada malam yang bercahaya, muniratun mudhi'ah, bercahaya malam. Kita tengok matahari, mari kita tengok bola, langit cerah ya. Cantik. La haratan wala baridah. Tak berapa panas dan tak apa sejuk. Itu di antara tanda-tanda. Dan para ulama mengatakan tidak menjadi syarat. Ingat tuan-tuan, tidak menjadi syarat. Siapa dia bertemu Lailatul Qadar, dia tahu tanda, tak syarat.
Saya ni 5 kali dah tak tidur 10 malam Ramadan. Tapi saya tak nampak pun cahaya. Tak nampak pun tanda-tanda. Ulama kata tidak syarat kita nampak. Tapi ada sekali-sekala nampak. Contohnya ada seorang ni, dia bangun malam. Dia sedar pukul 3 pagi, sedar. Buka tingkap, nampak cahaya cerah. Dan malam tu dia aktif. Nak baca Quran, itu Alhamdulillah. Kita kata itu nikmat. Allah Ta'ala buka sedikit tanda-tanda kepadamu. Tapi esok jangan tulis kat Facebook. Alhamdulillah saya semalam telah bertemu Lailatul Qadar. Siap dengan snap gambar lagi di langit. Siap dengan perasaan. Allah Ta'ala rahsiakan Lailatul Qadar. Kalau kita nampak tanda-tanda, kita kata Alhamdulillah. Tapi jangan duduk ke muka orang, jangan duduk cerita dengan orang. Takut, yang pertama takut timbul riak. Yang kedua, tahtimul ma'nawiyah. Menjantung, melemahkan orang lain. Dia kata, Lailatul Qadar semalam. Tak payah pergi masjid amalan ni, pakai relax. Contohnya. Ataupun kalau yang duduk PKP, tak payah bangun amalan ni. Terlepas dah Lailatul Qadar, rugi. Ini ada beberapa tanda-tanda yang tidak sahih. Saya sebut di sini untuk tuan-tuan tahu benda itu tak sahih. Nak tanda boleh, tapi tulis. Tanda-tanda Lailatul Qadar yang tidak sahih di antaranya. Dia kata apa? Di antara tanda Lailatul Qadar itu, pokok-pokok tunduk belakang malam tu. Kita tengok pokok, tunduk. Ni Lailatul Qadar ni. Kan? Kemudian dia bangun semula pagi esok. Hadza la yasih. Tak ada maklumat yang salah. Cuma orang kata. Yang kedua, annal miyah al-malihah. Air laut yang masin tu jadi manis malam tu. Ni tuan-tuan kena bawa stika. Pergi duduk iktikaf di tepi laut. Tengah malam kita bangun, kita air laut. Masin lagi tak Lailatul Qadar ni. Malam esok pula. Manis baru jadi. Ini hadza la yasih. Ini tidak sahih. Ada juga orang kata annal kilab la tambah. Anjing tak menyalak malam tu. Kalau disebeli jiran rumah kita terang banyak anjing, senyap malam tu, Lailatul Qadar tu. Ini pun tak sahih. Nak bangunlah. Dah anjing senyap, bangunlah kita kan. Yang keempat, dia kata kita akan nampak cahaya semana-mana. Itu juga tidak sahih. Dan macam-macam lagi lah. Air telaga naik. Jadi kita pergi kat telaga, biasa kena pakai timba. Malam ni holo timba dengan tangan boleh ambil. Ini semua ni alamat-alamat yang tidak sahih. Tak usah duduk buat cerita karut. Para jemaah sekalian, memadailah kita yakin dan percaya bahawa Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan itu ada pada 10 terakhir Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, berusahalah. Sama-sama kita usahakan. Kita minta awal lagi, kita berdoa pada Allah SWT. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekilah pada aku qiyam Lailatul Qadri, dapat berdiri pada malam Lailatul Qadar. Allahumma aini ala siyami wal qiyami khasatan Lailatul Qadri. Kita kata, ya Allah berilah pada aku, bantulah aku untuk berpuasa dan berdiri melakukan ibadat pada malam Ramadan, khasnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita kata, Allah muwaffiqni, tulis. Allah muwaffiqni liqiyami Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah taufik pada aku untuk berdiri pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita Lailatul Qadar ni sekali kita dapat 83 tahun lebih. Maknanya kalau kita boleh 10 kali 800 tahun umur kita, menangata dekat-dekat dengan umat Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Itulah di antara perbincangan para ulama tentang Lailatul Qadar. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam surah Al-Bayyinah pada siri yang akan datang, insyaAllah. Yang penting bagi kita, iaitulah bersedia daripada awal Ramadan, aku nak bangun, nak berdiri pada malam 10 yang terakhir untuk meraih Lailatul Qadar. Macam-macam orang tulis, memburu Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar, meraih Lailatul Qadar. Kita kata nak buru tu Lailatul Qadar lari ke? Kan? Nak raih tu macam mana? Yang pentingnya kita berdiri, insya-Allah dapat. Setakat mana yang tuan dan puan berdiri melakukan ibadat, setakat tu yang kita dapat. Gandaan pahala boleh setakat tu. Tapi kalau kita boleh buat banyak, lagi bagus, lagi baik kan? Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala taufikkan kita dapat berdiri pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban.
insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.